We on a mountain with all this sunlight in our faces, and they wonder why we wear shades in the club. Let them know. On top of the world tonight, I'm seeing things in a different light. On top of the world tonight, I've never felt so alive. On top of the world tonight, I'm seeing things in a different light. On top of the world tonight, I'm gonna party in the moonlight, party in the moonlight. Like a satellite, take us to higher ground as the sun goes down. We can all unite together as one in the moonlight. Like a satellite, take us to higher ground as the sun goes down. We can all unite together as one in the moonlight. We on a mountain with all this sunlight in our faces, and they wonder why we wear shades in the club.
on top of the world. Tonight, I'm seeing things in a different light. On top of the world. Tonight, I've never felt so alive. On top of the world. Tonight, I'm seeing things in a different light. On top of the world. Tonight, I'm gonna party in the moonlight. Party in the moonlight. Like a satellite, take us to higher ground. As the sun goes down, we can all unite. Together as one in the moonlight. Like a satellite, take us to higher ground. As the sun goes down, we can all unite. Together as one in the moonlight. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Okey. So, sebelum kita mula, okey. So, kalau boleh kita panggil ramai-ramai kawan-kawan kita, okey, yang mana lagi belum masuk, okey, sebab sekarang ni saya tengok baru lebih kurang tak sampai lagi 300. So, malam ni kita nak kalau boleh ada lebih kurang dalam 1000. Boleh ke? 1000 paling-paling kurang kan? Sebab malam ni kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Kan? So, kalau you all tak dapat join, kalau business partner kita tak dapat join, kalau rakan-rakan ejen kita tak dapat join, maka dia akan terlepas satu peluang yang sangat best malam ni. Okey? Apa khabar semua? Sihat? Okey, jom kita tengok apa yang berlaku dekat dalam kita punya Facebook. Okey. Hai. Waalaikumsalam Khairul. Alright. So, ada lagi. Jom kita kasih meriah sikit kita punya Facebook malam ni. Siapa lagi? Cepat. Jom kita ajak semua kawan-kawan kita untuk masuk malam ni untuk mendengar perkongsian istimewa daripada seorang speaker kita yang sangat luar biasa. Okey, sebelum saya mula pada malam ni, okey, so alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah SWT. Allah bagi kita kekuatan dan tenaga untuk hadir lagi malam ni. Alhamdulillah, kan? Okey. So, malam ni kita kenapa you all masuk malam ni? Boleh saya tahu tak? Boleh saya tahu sikit tak? Kenapa you all masuk malam ni? Adakah kerana Hazman? Atau adakah kerana kita ada speaker kita yang lain? Kan?
So kenapa? Kenapa you all masuk malam ni? Okay. So untuk pengetahuan you all, untuk pengetahuan semua, malam ni kita punya live di Cyberjaya. Kan? So kalau you all tengok kita punya setting malam ni, nampak? Kan? Sofa ni kalau tak 10,000 bukan sofa, bukan harga dia. Alright. So dan bukan nak tunjuk sofa je, bukan sekadar sofa, dan malam ni you all boleh tanya soalan dan insya-Allah speaker kita yang luar biasa ni akan jawab. Tapi satu je saya mohon, jangan tanya soalan yang pelik-pelik. Jangan tanya harga berapa bayar bulanan Lamborghini dia ke, jangan. Kan. Saya akan select soalan-soalan yang bernas saja mengikut pandangan saya dan tim-tim saya kat sini. Kan? So jangan tanya soalan pelik-pelik. Okey. So seperti yang kita tahu, okey. So seperti yang kita tahu, critical illness, okey, sangat benda-benda yang sangat penting lah yang kita kena ambil berat lah, kan? Okey. So hari tu kan, bukan hari tu, hari Rabu lepas, kan, hari Rabu lepas kan kita punya Chief Agency Officer Encik Wan ada buat sharing sikit, kan, pasal, bukan buat sharing, buat launching, pasal CI First. Okay guys, I nak tahulah, apa yang you dapat, bila you all attend launching hari Rabu itu untuk CI First. Cepat, saya nak tengok komen you all. Kan, apa yang you all dapat? Apa takeaways yang you dapat hari Rabu hari tu? Dia kata Nur Hakim kata sebab speaker je dia datang malam ni. Aduh, sedih saya lah. Saya gerak. Okey. So apa takeaway? Apa benda yang you dapat bila you attend hari Rabu hari tu kita punya launching? Abaikanlah handsome Cik Wan tu. Tapi apa yang you dapat? Apa yang you dapat? Cepat saya nak tengok dalam komen ni. Apa yang you all dapat hari tu, kan? Ada dapat something tak? Cepat saya nak tengok komen, cepat, come on. Dapat aura luar biasa. Kan? Saya mengharapkan aura luar biasa tu boleh close case saya. Okey, apa lagi yang you all boleh dapat? Selain daripada aura luar biasa, selain daripada ni lah benda-benda yang subjektif tu, apa yang you all dapat sebenarnya? Kan, Muhammad Amzah kata apa? Produk paling power abad ini. Alhamdulillah. Kan, apa lagi? Tiklitik. Nama Facebook Tiklitik. Plan CI terbaik di abad ini. Sama jugalah kan, di abad kan. Sebaik tak ada sebut di semester. Okey. So seperti yang kita tahu, okay, critical illness protection, okay, pelindungan penyakit kritikal sangat-sangat penting. Sebab apa? Yang pertama, ingat tak, selalu setiap kali saya sebut pasal CI, kita akan cerita pasal iceberg punya teori, kan? Apa maksud iceberg ni? Okay, iceberg kan, tahu kan? Iceberg yang Titanic langgar tu kan? Iceberg tu, yang kita nampak dekat atas tu kan, sebenarnya kecil je, kan? Yang kita nampak benda yang kat atas tu kecil, padahal dekat bawah dia tu sangat-sangat besar. Kan? So contoh dia apa? Contohnya bila kena penyakit kritikal, benda yang kita fikir apa? Oh, mestilah kos rawatan, kan? So bila sebut pasal kos rawatan, kita pun kata, oh, buat apa ambil CI, kan dah ada medical card, kan? Yang kita tak nampak sebenarnya, bila orang kena penyakit kritikal, apa impact pertama dia adalah orang tak boleh bekerja. So you just imagine, adakah dengan medical card tu, okay, saya tanya you all lah, kau pergi apa? Ada medical card 1 juta lah contoh, kan? 1 juta contoh, pergi tolak troli dekat Giant, kena penyakit kritikal, tak ada kerja, kan? Sekali orang tu tanya, bang, total RM1,000. This is my medical card. Kita sebut macam tu ke? Tak, kan? Okay? Bukan nak kata medical card tu tak bagus, tak. Medical card tu semua orang wajib ada dan CI pun wajib ada. Tu nak cerita tu. Sebab apa? Daripada duit pampasan CI itulah, diorang boleh teruskan hidup seperti biasa. Kalau tak ada, so macam mana? So, adakah bila kena CI, kena apa? Bila tak boleh bekerja, tak ada income, kena jual kereta, kena jual rumah. Sebab apa? Untuk survive, kan? So, that's why benda pertama kita mesti ingat pasal iceberg. Ini benda yang kita boleh cerita dekat prospek ataupun customer kita. Okey, yang kedua kan, selain daripada kita balik pada iceberg tadi, selain daripada mungkin
bila kena penyakit kritikal, selain pada medical punya bill, okey, benda yang kita kena ambil cakna, benda yang kita kena ambil tahu adalah apa? Kan? Stres lah, kan? Stres sebab apa? Stres yang boleh lead kepada mental punya impact. Sebab apa? So, I tak tahulah, I hopefully kita punya sharing session yang sebelum-sebelum ni yang pasal CI, ada something yang you boleh ambil. Sebab apa? Berdasarkan kepada semua sharing-sharing yang kita dah pernah buat, okay, ada a few point yang I boleh rumuskan daripada bila orang tu kena penyakit kritikal. Pertama sekali, bila melibatkan mental lah. Yang pertama tadi financial impact kan. Yang kedua mental. Sebab apa? Dia orang rasa terbeban kan, rasa stres. Stres sebab apa? Terbeban sebab dia ingat apa? Dia menyusahkan orang yang sekeliling kan. You just imagine kalau you tengok dekat dalam Bersamamu lah, kalau you tengok dalam kita punya sharing session sebelum ni, bila breadwinner tu kena penyakit kritikal dan tak boleh bekerja dan mungkin terbaring di atas katil dia, siapa kena take over? Confirm lah isteri, betul tak? Atau dia punya spouse. So dia akan rasa apa? Oh lah, aku menyusahkan orang lah, aku rasa membebankan anak-anak aku lah, nampak? Itu yang pertama, mental. Sebab apa? Bila tak ada preparation. Sebab apa? Penyakit kritikal ni, kan? I tanya you all lah. Okay, kalau you all nak demam kan? Bila you all nak demam, apa tanda-tanda nak demam? Kan? Cuba saya tengok dalam komen. Apa tanda-tanda you all bila you all nak demam? Apa tanda-tanda kita nak demam apa? Contohnya, selalunya kita akan sakit tekak, rasa tak selera nak makan, rasa nak kahwin lain. Itu bukan tanda nak demam lah, tu tanda gatal kan. Apa lagi? So, bila kita dapat tanda-tanda nak demam tu tadi, apa cepat-cepat kita makan ubat. Cepat-cepat kita makan ubat. So, penyakit kritikal ni dia datang benda time kita tak sangka. Kan, kalau kita tengok Bersamamu, kalau kita tengok dalam CI sebelum ni kan, kita punya video, dia akan cakap apa? Benda pertama yang akan keluar dari mulut isteri dia apa? Saya tak sangka betul. Kan? It is very unexpected. Saya memang tak sangka. So, itulah penyakit kritikal. Dan bila orang ni penyakit kritikal, apa dia punya impact kepada dia punya mental kan? Dia nak buat semua benda. Dia rasa dia nak sampai ke London, sampai nak kena macam drama kan. Tak apa, papa bawa kamu ke London untuk urusan untuk penyembuhan. Tapi itu cerita papa lah, Mega Holding CEO kan. Tapi ini bukan CEO Mega Holding. So macam mana cara dia? Kan? So dia nak sembuh tapi because of dia punya resources yang limited, maka tak boleh nak buat kan. Yang ketiga apa? Kan? Stres. Bilalah CI ni, bilalah kanser ni, bilalah stroke ni nak berakhir. Sebab apa? Semakin lama dia prolong, semakin banyak saving yang dia akan keluarkan. Sebab apa? Sebab nak cover dia punya expenses. Sebab apa? Bila orang kena penyakit kritikal, benda pertama adalah loss of income. So ini benda yang kita nak elakkan. Kan, betul tak? I nak tengok you all komen benda-benda yang menarik dalam ni. Kan. Salimi Abdullah kata apa? Tanda-tanda nak demam bila isi dalam wallet kering. Sama bang. Lepas ni kita salam sama-sama. Kan. Alright. So that's why, okay, it is very important. Sangat-sangat penting untuk kita propose. Kan, propose CI punya protection. So, kan, tanpa membuang lebih banyak masa, jom kita pergi kepada main course kita malam ni kan. Hidangan istimewa. Hidangan istimewa kan. Alright. So, tanpa saya membuang lebih banyak masa kan. Dia cakap apalah Azman ni cakap lama-lama. Saya nak dengar bos saya nak dengar kan. Kan. So, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan kita punya tetamu istimewa dan luar biasa hari ni. Kita punya MDRT qualifier kan, champion for 2020. Kita punya apa, orang cakap apa, cream de la cream kan. Encik Hamzavi. Jom kita ramai-ramai. Welcome kita punya Encik Hamzavi. Cepat dalam Facebook live kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Encik Hamzavi kerana sudi meluangkan masa dengan kami malam ni kan, di teratak istimewa dan juga sofa ni. Kan. So, Encik Hamzavi ada apa-apa introduction? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi kepada semua warga FWD Satu Malaysia. Okay, hari ni very exciting lah because apa yang FWD baru launch ni satu benda yang
CI first ni kalau kita tengok dalam pasaran, dia sebenarnya bila produk ni keluar, kan, kita kena tengok dulu ada tak orang lain jual sama dengan kita. Itu soalan dia. So bila kita propose pada klien, kan, tak ada syarikat takaful yang buat CI standalone. Dia mungkin buat standalone tapi bukan CI lah, dia buat benda-benda lain standalone. So maknanya kalau CI standalone ni, kita the only syarikat takaful yang ada. Konvensional saya tak pasti. Tapi kalau takaful, kita seorang saja yang ada. So maknanya bila kita pergi approach the market, kita berada macam blue ocean lah. Kita cerita apa yang orang lain bukan saja tak jual, dia tak ada produk tu. Dia belum ada. Dan bila kita tengok medical card orang beli medical card ni dia cakap apa tau? Orang beli medical card, dia cakap, alah aku beli medical card, kalau tak guna sayang lah, duit burn kan. Betul. Kalau tak pakai tak guna. Tapi saya selalu cakap orang macam ni, jenis yang beli takaful ke beli medical card, dia kata kalau beli sayang tak pakai kan. Dia sama macam kita beli BMW kan. Sayang lah tak pakai airbag tu kan. Kalau tak pakai airbag, alah sayang pula beli BMW mahal, airbag banyak-banyak tak pakai buat apa kan. Tu statement yang kurang pandai lah kan. Kita cakap. So kalau nak untung pakai BMW tu, beli terus langgar dinding lah. Langgar lah apa-apa yang patut. Airbag keluar, puas hati aku beli. So airbag tu diperlukan bila ada emergency. Tapi bila kita beli kereta, kita nak airbag yang banyak kan. Betul. Dan kita kena tahu CI dengan medical dia dua proposition yang berbeza. Okay? Medical ni, kalau saya jumpa prospek sekarang ni, depan saya prospek, saya nak cerita CI dulu ke saya nak cerita medical dulu? Bagi saya akan cerita CI dulu, baru cerita medical. Okay? Medical penting, CI pun penting. Kenapa? Very simple. Medical card, bila kita masuk hospital, dan semua bil ditanggung lah. Betul. Okay? Tapi sebenarnya yang lebih sakitnya adalah bila keluar hospital. Betul. So bila keluar hospital, duit, okay, worst come to worst, katalah dia beli CI dengan you dulu. Dia beli CI dulu. Dia beli CI, dia tak beli medical. Let's say lah anything happen pada dia, dia masuk hospital, worst case scenario pun, dia masih boleh pergi government hospital. Dan kita pun semua tahu, government hospital sometimes facilities lebih canggih, lebih banyak daripada hospital swasta. So katalah worst case scenario, dia pergi ambil CI dengan you dulu, dia tak ambil medical card. Okay. So bila dia masuk hospital government sebagai contoh, dia keluar, CI ni lah yang bagi cash untuk dia survive dekat luar. Okay. Tapi kalau dia ada medical card, dia tak ada CI. Dia masuk private hospital, duduk best-best, the best treatment. Okay. Ya, tadi boleh masuk government hospital. Bila keluar daripada private hospital, tak ada government tau yang bagi duit dekat dia sama dengan gaji dia sekarang. Tak ada kerajaan akan tanggung dia. Okey, gaji kau berapa? Gaji awak sekarang 10,000 sebulan. Okey. So kerajaan tolong sponsor lah 10,000 sebulan. Tak ada. Tapi kalau kita terbalikkan senario tadi, kan? Dia pergi government hospital, okey, government facility dah cantik dah. Lepas tu keluar hospital, CI plan yang tanggung dia. Dan kenapa saya cakap benda ni satu benda yang asing. So bila you propose pada klien, you kena cakap free hibah ataupun free CI. Saya selalu cakap masa mula launch, ejen tanya semua kan. Saya cakap dengan dia orang, dia kata bos 100,000, RM400, RM380 kan. Boleh ke dia orang beli 300, 200 kan? Saya cakap kenapa mahal Tak tahulah bos, tengok kita belum try kan. Saya cakap dengan you satu benda kalau I bagi duit you balik, mahal ke? Yang mahal ni, bila I tak bagi duit you balik. You bayar, duit you burn. Duit bayar, I dapat separuh. Duit bayar, belum tentu I dapat. Kalau you bayar, walaupun 100,000 setahun, tapi kalau I pulang balik, mahal ke murah? Dia tak ada isu mahal pasal I bagi duit balik. Betul. So, the right speech adalah, bila kita jumpa customer, I nak offer you free hibah. Kenapa I cakap free? Sebab duit you bagi, I pulang balik. Yeah. You tell me, kalau I pulang duit you balik, adakah benda ni percuma? Percuma lah. Apa yang kena bayarnya? Okay? Dan kita kena tengok dalam CI ni, CI first ni, kita tengok dari segi premium, dari segi harga. So, saya rasa dekat pasaran luar pun, harga tak guarantee, dia
maknanya kalau kita masuk harga 200 sampai bila-bila 200. So harga dalam CI First ni saya rasa one of the biggest advantage adalah harga dia flat. Maknanya kalau ambil sekarang lebih baik, dia tak akan naik. Dia tak macam medical card. Dia akan naik mengikut claim ratio dan sebagainya, tak ada. Dan bila ada death all causes, itu satu additional benefit yang lain CI kena CI je lah bala duit kan. Kalau tak kena CI tak adalah kan. Yang ni CI pun ada, mati pun dapat. Because benda yang paling mahal dalam takaful dan insurans ni sebenarnya bila dibayar masa hidup. Yang bayar mati ni banyak kat luar. Betul. Yang bayar masa hidup itu yang paling perit. Because you mati, that's it, tutup cerita, habis. Dia dah tak rasa benda tu kan. Dia bila hidup dan sakit. Not only that duit you impact, you menyusahkan orang lain juga. So, kita punya proposition pada customer dekat luar adalah you deposit duit dengan I, macam you deposit duit dalam CI First, nothing happen, you anggaplah benda ni sebagai you punya force saving. Kalau kita jumpa customer yang dah ada medical card, you all boleh cerita yang I cakap tadi. Okay, Cik Azman, awak ada medical card, alhamdulillah, terbaik. Maknanya awak sedar mengenai kepentingan takaful medical card. Cuma Cik Azman yang awak ambil ni, yang duduk dalam hospital. Cik Azman pernah fikir tak? Selepas keluar hospital tu, kalau boleh kerja, alhamdulillah. Kalau tak boleh kerja, macam mana? At least pun saya pulang duit awak balik. Tak ada apa-apa, pulang balik. Mana ada kita beli BMW, tak accident, pulang balik. Beli BMW, mahal. Kita bayar installment BMW. Gila, mahal lah bayar BMW ni. Mahal lah bayar BMW ni. Cuba bayar BMW 3,000, 4,000 sebulan. Tiba-tiba CIMB ke bank mana-mana yang bagi kita finance kan. Okey, awak dah habis bayar, saya pulang balik duit awak. So BM awak tu free lah. Pakai tak airbag masa pakai BM? Tak pakai. Sayang tak pakai airbag. Tapi tak apa. Saya pulangkan balik awak punya installment. Semua installment awak 9 tahun. Okey. Dan installment awak pun tak mengikut interest. Bank ni kalau interest naik, installment naik kan. Interest turun, installment. Ni tak, cik. So macam cik beli BM, ada 7 airbag. Kalau accident pakai. Kalau tak accident, tak apa. Alhamdulillah. Yang penting, semua installment cik tu saya pulang balik. So BM awak tu sepanjang hidup free lah sebenarnya. Alright. So jual BM. Kan. So itu introduction kita yang padu lah daripada kita punya boss kita kan. Okay. So macam mana? Agak-agak boleh guna tak? Saya ingat idea tu kan. Ada soalan saya jawab secara live. Kan. Tu bos dah bagi tahu dah kan. Kalau ada soalan bos akan jawab secara live. Kan. Alright. Terbaiklah analogi kan. Syarif. Alright. So far tak ada soalan lagi. Alright. So kita pergi pada soalan pertama lah dengan Encik Hamzavi kita. Okay. So mengikut pandangan Encik Hamzavi lah kan. Agak-agak dengan produk launching kita yang baru ni, produk CI First kita ni, boleh ke dia nak boost kita punya agent punya production? Senang tak? Dia CI akan jadi pelengkap. So maknanya kita berdepan dengan prospek yang dah ada takaful dengan syarikat takaful lain dan yang dah ada takaful dengan FWD sendiri. So kita berdepan dengan customer, especially market-market yang dah matang seperti Johor, KL, Penang. So market macam ni masyarakat dah matang kepentingan takaful. Banyak orang dah ada medical card. Kalau kita boleh pergi under that proposition tadi pada customer, dia melengkapkan polisi yang ada. Saya sarankan kepada semua ejen FWD, perkara pertama yang kita kena buat bila CI First ni keluar, ambil untuk diri sendiri sebagai you punya force saving. Because you never know what's going to happen pada diri you. Jangan duk sibuk berabuk cerita dekat orang luar. You sendiri tak ada CI First. Okay, you kena ambil you punya CI First dulu. After all, every single cent is your saving. Satu. Yang kedua, kalau kita tak pergi pada kita punya existing customer, okay, tak syarikat lain ataupun budak FWD daripada tempat lain pergi jumpa customer you. So, baik you telefon customer you sebelum dia ambil second policy dengan orang lain. Ni cerita betul-betul kan. Things will happen because kadang-kadang kita sibuk duk kejar customer-customer luar. Kita terlepas pandang customer yang dah memang setia dengan kita. Dia beli medical card. Dia beli kita punya investment link product.
keluar income first itu hari pun beli Support juga kan. Tapi ada lagi ramai customer kita yang masih ada satu produk dengan kita. Kenapa kita tak increasekan kita punya cross-selling ratio daripada satu produk kepada 2 atau 3 produk. Seelok-eloknya 3 atau 4 produk setiap satu customer supaya retention rate tu tinggi. Imagine awak pergi bank Imagine awak dekat bank, awak ada saving account. Okay, bank A awak ada saving. Bank B ni awak ada ESB loan, housing loan, car loan, silap-silap loan masa menikah lupa kat situ kan, masa kahwin. Semua loan kat situ. Okay, bank A ke bank B yang susah nak tinggal? Of course bank B. Betul. Because banyak relationship. That's why cross-selling ratio ni is very important. Macam mana kita nak make sure customer tu stay dengan kita adalah dengan membanyakkan lagi hubungan bisnes dengan dia dalam bentuk lebih pada satu produk. Mungkin 3 atau 4 produk. Itu yang paling sesuai. So definitely, customer yang paling cepat akan ambil dengan you adalah customer yang memang percaya dekat you. Customer yang memang beli dengan you. Dia dah bayar commission you setahun lepas lah. Why not sambung lagi commission tu tahun ni dengan produk baru? Apa salahnya kan? So definitely this product, kalau dia tak naikkan agent punya production, okay, ada something tak kena dengan agent tu lah. Bukan dengan produk. Dengan agent tu yang tak kena. Dia memang gitu. Jual lah apa pun tak jadi. Tu payah jugalah kan. Okay. Dan kita kena tahu CI dekat luar kebanyakannya adalah CI rider. So bila CI rider ni dia makan cash value. Betul. Kalau kita attach dengan investment link, dia akan makan saving kita dalam investment link tu. Maknanya CI dekat luar tak dapat duit balik. CI yang ni kita pulang duit balik. Betul. Saya bila tengok produk ni pun saya cakap, alamak, kalau budak tak boleh, kalau agent tak boleh jual benda ni, jangan jual takaful lah, jual benda lain. Okey. Terima kasih. Alright. So, saya nak tekankan sikit. Okay, so apa yang soalan saya dapat tangkap lah few benda yang apa yang Bos Hamzavi kita sebut tadi. Pertama sekali, okay, bukan sahaja kita pergi kepada customer yang baru, dalam masa yang sama kita boleh cross sell kepada existing customer kita guys, kan. Sebab apa? Saya nak tekankan lagi sekali bila sebut pasal cross sell ni kan. Ada satu research daripada Limra saya tak sure lah you all selalu baca ke tak, okey. Dia kata satu customer ni kita boleh jual dengan dia 7 sijil ataupun 7 polisi. Satu customer ni boleh ada 7 polisi dengan kita. So that's why kalau setakat dia ada satu, kita takut lagi nak cross sell kan. Macam Bos Hamzavi sebut tadi, silap-silap orang lain datang approach customer kita yang sedia ada. So guys, okay, jumpa customer kita sedia ada, cross sell. Ingat, satu customer boleh ada 7 sijil dengan kita seumur hidup. Seumur hidup. Bukan dalam masa sebulan lah, seumur hidup. Alright. Okay. Okay, Cik Hamzavi okay, apa Cik Bos Hamzavi punya confident lah produk ni akan diterima di pasaran. Sebab apa, seperti kita tahu ada company yang buat sampai 40 cover CI kan. So ada banyak lagi kompetitor kita dekat luar sana yang jual produk-produk CI ni. So apa Cik Hamzavi punya confident lah. Dia sebab CI ni pun kalau kita tengok dalam kita punya 36 critical illness coverage kita tu pun salah satu daripada CI punya coverage tu adalah dipanggil terminal illness kan. Betul. So terminal illness, apa beza terminal illness dengan terminal bus? terminal bus dia nak naik bus nak pergi tempat lain kan. So terminal illness ni dia naik bus dia nak masuk kubur lah. So terminal ni dia tak ada specific definition. They can have gimmick 88 CI terpulang pada dia. Tapi at the end of the day, bila kita sentuh pasal critical illness, definition of critical illness ni memang dah terminal. Dia mungkin kena ilmu hitam ke apa ke. So there's one category yang tak di-elaborate-kan, dia jadi terminal illness. So kalau kita elaborate terminal illness, contoh daripada 36 tu kita masuk nombor 37 kan, kena bomo Siam, kena bomo Kedah, kena bomo Johor. So kita ada 96 critical illness kan. Tapi sebenarnya terminal illness tu sendiri adalah satu sakit yang dah mungkin tak termasuk dalam 36, tapi dia dah nazak kan. Dah nazak, dia dah kira terminal illness. Mungkin dia sakit yang terminal tadi tu bukan daripada yang 36 tadi. So you all jangan nak takut dengan gimmick 40 lah, 36 lah, yang ni keluar 43 lah. Saya boleh propose pada Cik Wan, kita keluarkan 111 CI coverage. Sebab yang tadi lah, kita bomo saja 17 jenis kan. Yang ni sakit ni 10 jenis. So,
panjanglah CI tu. So kita jangan confuse dengan benda-benda macam ni. So dan kalau kita tengok CI, most of the CI dekat luar dia cover stage yang ketiga, keempat. So kita punya CI cover early stage, peringkat awal. That's why saya cakap tadi, dia tak ada mahal murah. Mana ada CI yang cover peringkat pertama, siap pulang duit balik lagi. Betul. Kan? Mana ada jual kereta BMW, tayar botak terus tukar. Lepas tu refund balik duit tu. Kan? You tak habiskan tayar, tak apa, kita refund balik installment you tu. Apa? Kalau ada PM macam ni, MERS ke macam ni, ramai orang beli. Kan? Pakai, pulang balik. Pakai, pulang balik. So, sebenarnya, kalau kita tengok dari segi persaingan dekat luar, sebelum orang lain tiru kat luar, kan? Baik kita pergi all out dekat luar, kita attack semua customer, baik customer FFD yang ada medical card dan customer competitor yang ada medical card. Sebab diorang mungkin diorang tak ada CI. Because kalau diorang tambah CI in that company, mungkin mahal. Mahal. Dan mahal tu, bila sebut mahal, sebab duit tak dapat balik. Sebab kalau dia attach dengan investment link dengan syarikat lain, contoh dia attach investment link, agent tu mungkin ceritalah, okey, yang ni kita dapat duit balik. Sebenarnya CI yang kita letak dalam investment link tu, dia makan duit kita dalam investment link. Dia bukan free lah sebenarnya. Betul. Benda tu makan saving. So maknanya bila kita attack customer dekat luar, kita boleh clearly differentiate. This CI, you get every single cent apa yang you bayar. So walaupun bayar 12,000 sekalipun, 100,000 sekalipun, tak ada mahal sebab kita pulang balik. Yes. Kita beli Lamborghini, bayar 16,000 sebulan. Lepas tu bank kata 16,000 ni tak apa, saya pulang balik. Habis tak mahal lah kita tu. Pasal kita dapat balik. Apa mahalnya? Kan? Betul. Okey, so 16,000 so 16,000. Kan? Okey, so kita ada satu soalan daripada kan saya sebut salah sebenarnya kan kalau tak nak jawab soalan, tak nak tanya kan sebab Cik Wan tanya kan. Kan? So Cik Wan tanya, boleh ke kita pakai CI First ni pakai affiliate? Affiliate memang terbaik lah. So affiliate memang kita boleh guna benda ni sebagai satu produk, sebab affiliate ni kita boleh tengok bila as an agent dalam agent ni kita jumpa orang ramai dekat luar. So kita boleh tengok dua benda lah. Prospek depan kita ni mungkin dia jadi customer, tapi dia belum mampu. Dia minat dengan produk, dia suka dengan konsep BMW punya airbag. Semua benda dia suka. Dia memang setuju dengan konsep tu, tapi dia tak ada duit nak beli. Itulah bagusnya FWD. Kalau company lain tak ada, okey, dan next lah. Mungkin jadi agent lah kan. Betul. Next jadi agent. So budak tu kena ambil TBE, kena bayar lagi. Betul. Kan? Okay, so kita punya ada somewhere in between lagi. Okay, you nak ambil exam, tak apa, tak payah dulu. So kita boleh, bila kita jumpa prospek ni, sama ada jadi customer ataupun dia jadi affiliate kita. So dengan hasil introducer fee daripada affiliate tu, dia akan mampu untuk beli polisi dia sendiri, dia akan lebih confident dengan FWD dan dia akan jadi agent kepada FWD. Betul. So benda tu, affiliate ni satu game changer lah dalam kita punya pasaran sekarang ni. Kalau tak guna, kalau kita tak guna affiliate tu memang rugilah kan. Sayang. So bila kita jumpa prospek, ada 3 benda you boleh buat. Dia jadi customer, dia jadi agent. Worst case scenario, jadikan dia sebagai affiliate. Yes. Yang penting you convincekan semua yang saya share tadi tu supaya dia tengok benda ni, ni boleh jual ni. Siapa tak nak dapat duit balik kan? Betul. Okey, itu dia benda dia. Kan? Okey. So guys, yang pertama tadi Cik Zabi dah sebut tadi kan, apa kita macam mana confidentnya produk kita ni insya-Allah akan diterima di pasaran. Dan yang kedua, macam mana nak lagi diterima adalah dengan menggunakan affiliate, kan? Betul. So manfaatkan guys affiliate ni. Kita the pioneer dekat market yang menggunakan affiliate kan. So even as of 2021 business affiliate kita saja 5 juta ACE. Guys, as of now business affiliate kita saja, business yang affiliate saja 5 juta. Kalau you all tak percaya lagi affiliate ni boleh bagi business kat you all, I tak tahu macam mana nak sebut lagi dah. 5 juta guys, 5 juta. Kan? Alright. So
saya nak ulang balik apa yang Cik Azim sebut tadi. Pertama sekali, produk kita memang sangat straightforward, bos. Betul. Kan? Memang sangat-sangat straightforward. Kita tak spin sana, kita tak pusing sana sini. Yang kedua, sebab apa kita tak sebut numbers of listed, kan? Kita nak membezakan diri kita dengan company lain. Sebab apa? Ada company sampai 100 lebih, bos, cover. Padahal benda yang sama juga. Cuma kalau you all tengok dalam produk CI kita, CI First kita, actually coverage dia lagi wide. Kan, kita cover CI yang ada sekarang dan CI yang akan datang, kan? Contoh katakanlah kita buat 180, tiba-tiba customer kena yang ke 181. Kan dah tak cover? Kan? Kan dah tak cover. So that's why actually produk kita ni memang sangat wow, kan? Saya sendiri tengok je produk CI First ni teruja. Kan? So kalau you all tak teruja tu memang tak tahu something wrong lah ke bos, no? Betul. Okay. Jual benda lain. Jual benda lain, jual benda lain, guys. Okay. Alright. So yang ketiga, okay. So bos, apa you punya preferred preferred CI First punya features? Okay. Yang paling suka. Bagi saya, first thing bila CI First keluar je, saya terus tangkap dekat maturity benefit tu lah. So yang benda tu yang first thing yang saya tangkap, dan yang kedua sekali adalah dia punya death benefit or causes. Benda tu pun bagi saya lengkap. Dia macam kita dah beli satu plan yang lengkap tau. Satu plan yang kita beli live dah ada CI sekali. Dia macam tu. Sebenarnya dia macam live dah ada CI lah. Cuma diterbalikkan CI ada live. Kan? Itu je sebenarnya. Selalunya kita nak jual live dekat luar. So bila kita nak tambah CI mahal. Dan kebanyakan case, you all tahu kan, you all selalu buat quotation. So bila you buat live biasa, okay, dia punya cash value cantik kan, investment link ke apa. Bila you tambah CI je, dia punya cash value dah drop. Dia dah tak dapat duit balik. Ataupun dia nak beri even duit dia tu lambat kan. So this one, dia terbalik je. CI, dia ada live. So you tak payah lagi nak beli live tambah CI. So you beli CI, ada live. Dan you tak payah risau pasal cash value dan sebagainya, because duit customer dapat balik. You tak ada lagi objection mahal. You nak cakap mahal apa kalau dapat duit balik kan. And then you nak tak ada lagi objection yang macam orang lain cover. Most saya rasa kalau kita ambil maybe 6-7 years ago, customer yang ambil kemungkinan besar kalau dia ambil takaful, saya tak rasa ada yang takaful yang cover early CI. So kita among the first yang cover early CI dan bagi pulangan duit balik. Itu penting. Benda tu penting. That thing memang you kena highlight. So bila you jual dekat customer ni, elakkan code yang tak ada maturity benefit. Kalau boleh code yang ada maturity benefit, because yang tu yang lebih senang proposition dia untuk kita close case ni kan. Okay. Dan saya nampak yang paling penting dari segi, kan kita punya maksimum boleh ambil 1 million, betul tak? Betul. Maksimum 1 million. Dan antara yang penting juga, macam saya comparekan medical card dengan CI tadi kan, harga dia adalah flat kan, tak ada naik. Dan setahu saya produk ni pun dia non-aggregated, betul tak? Non-aggregated ni penting tau. Okay? Non-aggregated ni because customer dah ada polisi lain. So bila dia start kat sini, kita tak campur dengan polisi lain. So ada writing kira yang ni je. Dia tak campur yang dah ada. Tak macam produk-produk kita yang lain lah kan. Bila ada ni, kena campur dengan feature first. You dah ada feature first, campur feature first. So ada writing lebih susah. Because yang ni, dia non-aggregated. So dia sendiri saja. Okay? Nama pun, bila kita tengok standalone. So standalone punya produk kan. Standalone punya produk yang ada macam saya cakap tadi, orang lain tak ada, because orang lain semua main rider, as a rider. Okay? So benda ni is satu benda yang wow lah. So you all nak kena kejar benda ni, attack the market, wallop the market like crazy before someone else tiru kita. Okay? Ambil peluang sekarang. Orang tengah nak tiru ni. Dia punya chef dah tengah get ready nak tiru. Tengok features kita, tengok apa boleh improve, By the time dia launch, alamak, budak FWD dah sapu lah semua. Macam tu lah, lebih kurang. Kan? So, kita kan sedang kita berbalah kan. Soalnya ejen kan selalu cari alasan kan. Kenapa tak nak jual? Ni lah susah lah, tak ada cash value lah, tak ada ni lah. Kan, bila orang lain keluar nanti dah kita yang lepas. Saya lupa nak tambah satu. Apa? Ni. So, dia ada yang ada cash value dan tak ada cash value. Okay? You tell me, this is also a
a second keyman policy product. Kita dah ada future first keyman policy, betul? Tak ada cash value. So this one dia fulfill LHDN punya requirement untuk jadikan this product sebagai keyman policy sebab kalau kita ambil CI first yang tak ada cash value, kita boleh buat keyman policy. Mana ada syarikat takaful ada 2 keyman policy? Orang lain tak ada keyman policy pun. Mana yang jual kat luar keyman tu tak betul tak keyman, because keyman kalau ada cash value is not keyman policy. Dia tak boleh buat keyman because dia tak boleh tolak corporate tax. Dia boleh buat keyman tapi dia tak boleh tolak corporate tax. Dia boleh buat tapi tak boleh tolak tax. So yang ni kalau kita propose pada director of company, kan? Kita boleh buat because kebanyakan keyman adalah cover life. Kita punya keyman life CI siap bagi free lagi dah betul. Habis tu apa tu? So you dah ada feature first, okay? You dah ada CI first sebagai keyman policy. Kan bagus? Betul. Kan, guys? Pun tak boleh jual juga, tak tahu lah. Jual benda lain. Okay, so Cik Amzabi nak tanya. So, boleh ke kalau kita nak bundlekan CI first kita dengan income first? Okay. Boleh. Product packaging is always a good idea. Not only dengan income first, dengan invest first, dengan apa-apa produk dalam FWD pun memang sesuai untuk kita bundlekan. Bila kita bundlekan dengan income first, dia not only that, okay, income first kita dah ada dia punya basic plan, betul. Okay, ada guarantee cash payout dan sebagainya. Pada masa sama, CI first ni selalu kita nak buat income first. Kalau kita nak letak CI rider ke apa semua tak boleh kan. So bila kita letak CI rider ni, you all tahu kan, tambah je CI rider, cash value drop. Tambah CI rider, duit hilang. Duit kurang sikit, duit kurang. Ini bila kita letak income first kita dah dapat duit. Bila letak CI first, yang ni pun dapat duit juga. So dua-dua duit dapat. So dia cantik lah. Ada retirement plan dalam bentuk regular cash payout dan juga ada lump sum saving. Okay? So maknanya customer dapat every year duit daripada income first, cukup maturity, dia dapat lump sum daripada CI first pula. Okay? Along the way tu dah dapat. Because benda ni macam, betul lah Hazman cakap tadi. Dia bagi alasan, kalau ni maturity baru dapat. Betul. Dia kalau tak nak jual ni macam-macam alasan. Macam-macam benda lah dia cakap kan. Ni. So, peringkat awal, gunakan income first, maturity, gunakan CI first. So duit-duit dua-dua dapat. Betul. Kan? Apa lagi alasan? Sila type dekat live kita jawab sekarang. Guys, type apa lagi alasan tak nak jual? Ni bos roh ni. Type. Kan. Okey. Saya suka sebut bila tadi saya tengok tadi ada komen daripada Mak Ani kan. Dia kata produk CI ni adalah dia punya cara untuk MDRT lah bos. Betul. Kan? Betul. Okay, so memang betul. Sebab apa saya selalu juga dengar saya selalu dengar sebab apa kadang saya rajin-rajin kadang pergi tengok MDRT punya talk kan. So dia kata memang CI ni adalah living benefit. CI ni adalah living benefit. Maknanya customer tu dia dapat duit CI dan bila dah dapat duit CI, apa dia buat? Dia akan jadi word of mouth kepada orang-orang yang lain. Faham tak? So kalau you ambil, kalau kata hibah, orang tu dah meninggal dunia. Kalau kata orang tu dapat claim hibah kan, orang dah meninggal. So tak ada orang yang boleh buat word of mouth. So untuk produk CI ni, dia living benefit. Maknanya orang tu masih lagi hidup, dia dapat CI punya benefit. Dan bila dia dapat, apa dia buat? Oh, ejen aku ni bagus lah, aku kena siap dapat. So nampak tak? Dia jadi free marketing untuk kita. Bukan yang melangkaui tu. Ini free marketing yang benda lain. Kan? Setuju bos? Betul. Dia sebab, macam saya cakap tadi, yang bayar mati ni senang. Straightforward. Yang bayar masa hidup tu yang payah. Itu yang payah kita, yang benefit tu ya sebenarnya yang dia punya istimewa dia. Sebab dalam 4 quadrant of takaful lah yang saya selalu ajar kan, dia ada death and TPD. So mati bila dapat. Dia ada personal accident, kalau accident dapat. Dan dia ada medical card, masuk hospital. Tapi kalau kita go ask around, kalau you pergi ask around sekarang ni, customer yang dah ada polisi baik dengan FWD ataupun dengan mana-mana syarikat insurans atau takaful, I guarantee you, kalau dia ada life RM1, sejuta ataupun RM1, whatever amount lah, CI yang dia ada tu mesti 10% atau 20% saja daripada basic. Maknanya kalau dia beli life RM100,000, jarang lah ejen mana-mana lah dia akan quote CI RM100,000 juga. Sebab dia mahal. Betul. Dia akan jadi mahal. Betul. Kalau dia beli sejuta life, CI dia mesti 100, 200, sikit je. So maknanya yang mati tu sejuta.
Tapi sebenarnya yang hidup dia yang penting. Betul. Sebab yang tu yang dia nak survive kan. So kita, tugas kita adalah samakan coverage CI customer dekat luar dengan dia punya life yang dia ada. Saya banyak, even saya punya customer pun, kalau saya pergi balik customer-customer saya yang lama, yang masuk 14-15 tahun dulu, yang ada 15 tahun dulu sejuta tinggi lah kan. Dia ambil sejuta live, CI RM100,000. Kenapa tahu? Because masa kita propose dulu, kita letak live sejuta, dia okey lagi, affordable. Bila kita letak je CI, walaupun RM200,000, premium dah jadi mahal. Dia jadi mahal. So sekarang ni, dengan adanya produk ni sekarang ni, kita dah boleh tambah the gap tu. 800 lagi kan. Kita tambah CI dekat dia. So it's a good plan juga bila kita jumpa dengan prospek dekat luar. Bila you jumpa prospek dekat luar kan, you buat policy review. Cik Azwan, okey, Cik Azwan dah ada policy company A, company B, company C. Okey, Cik Azwan punya life dah cukup. Contoh RM700,000. Medical card dah ada dah. Unlimited unlimited lifetime benefit kan. Unlimited ni, unlimited dekat hospital je. 1 sen pun tak dapat kan. Unlimited stay. Duduklah kat hospital tu macam duduk hotel. You duduk kat situ kan. Tapi 1 sen pun tak dapat. Okay. You punya CI, I guarantee you 10-20% je daripada RM750,000. Sebab agent dulu dia tak berani nak tambah. Mahal. Okay. Your job is to fill up the gap. Penuhkan gap tadi. That gap, not only kita penuhkan dia punya keperluan CI versus dia punya life, siap pulang balik tu duit tu. Betul. Cik Azwan penuhkan gap ni, tapi saya pulang balik duit tu. Oh lemak, steady lah. Betul. Terbaik. Kan? So saya pun sebenarnya kan, bila launching ni, benda pertama saya tengok ada tak yang cashback tu balik kan. Sebab itulah dia punya selling point. Saya pun kan, saya taklah lama dalam industri insurans takaful ni, tapi cukuplah quite a while lah. So bila saya kan, the problem is that kita dekat FWD ni, kita never compare ourselves with another takaful operator. Kita always compare ourselves with insurance company. So that's why dekat takaful operator ataupun dekat market takaful, tak ada yang macam kita. Percayalah cakap saya kan, because kita compare dengan insurance company. Kan, even macam income first pun, kita tak pernah compare pun dengan company takaful ni. Kita compare dengan syarikat-syarikat insurans yang mana dia punya dana besar apa semua kan. So that's why this is the right time untuk you all jumpa kan. Ada dua strategi. Pertama, jumpa kepada new customer you, ataupun yang nak lagi mudah, you cross sell kepada existing customer. Ini betul. Yang kalau existing customer pun tak dapat appointment, macam mana bos? Surrender lesen TBE tu buat benda lain. Sebab kalau pergi existing customer tak percaya kan, maknanya dia tak confident dengan kita. Kalau dia confident dengan kita, dia akan ambil dengan kita. So bagi saya, cross selling kepada existing client, closing ratio dia mungkin lebih tinggi, between 70%, 60% closing ratio. Betul. Compare dengan kita pergi kepada customer baru, mungkin closing ratio kita 10-20% saja. Betul. Dan imagine orang lain pergi jumpa customer kita. Customer dah ambil FWD, orang agent FWD lain datang jumpa customer kita. Dia memang suka FWD. Dia suka you, silap dia suka you lagi. Lepas tu, alamak, Mamat ni tak jumpa aku pula, orang lain datang jumpa. So dia pula kesian budak ni bersungguh-sungguh kan. Confirm dia ambil pasal dia dah suka dengan colour rain. Dia suka colour rain. Anything yang colour rain kan, rumah dia pun limau banyak. So dia suka semua rain. So bila dia datang, ambil kan. Berapa ramai antara kita dan berapa kali pernah jadi dekat kita, even to myself sendiri pun kan, kita telefon customer kita, oh ada ejen lain dah datang, saya baru beli dengan dia. Tak apalah, saya beli dengan awak, saya beli dengan dia. Dia pula yang pelbagaikan ejen. Dia pula yang pelbagaikan ejen. Patut kita yang pelbagaikan customer. Kita yang pelbagaikan produk pada customer kita, tapi customer pula yang dia punya poligami tu terbalik. Tak boleh macam tu kan. Patut kita yang banyakkan polisi dengan customer, bukan customer banyakkan ejen. Macam itulah. So kita ni pula pandai pergi jumpa customer, satu kepala lebih baik, dua kepala lebih baik pada satu kepala kan. Awak dah ambil ejen tu, ambil dengan saya pula. Kan macam itulah jadi dia. Betul. Sebenarnya itu trik semua semata-mata. So sebenarnya kita kena protect kita punya customer. Nak dapat customer bukan main susah tau. Betul. Nak hilangkan customer very easy. So customer dah ambil 1-2 produk dengan kita ni, call customer. No harm. Call, bagi tahu. At least kalau dia nak dia ambil, dia tak ambil at least tak apa daripada orang lain. Betul.
kan. So guys, I nak baik kali dah kita bagi tahu ni kan. So jumpa existing customer kan. So kita jangan nak mengeluh kan. Jangan kita nak ada kadang-kadang bos saya dengar kan dia kata produk ni inilah ni nak tunggu sampai sempurna baru ni nak jual. Betul. Tak boleh lah macam tu kan. So kita ambil saja apa yang ada, nanti insya-Allah from time to time kita akan improve lah. Kan. So apa yang ada sekarang grab dulu. Okey, soalan yang keempat. Okey. So bos rasalah apa the wow factor lah untuk CI first kita ni. So the wow factor is always the good speech lah bila kita berdepan dengan kita punya customer kan. Apakah the first thing you nak sebut pada customer? Existing customer atau new customer. Bagi saya kita sebut free hibah. Betul. Hibah secara percuma. Kenapa percuma? Sebab saya pulangkan duit cik balik. Okey. Cik dah ada hibah, cik tambah hibah yang ni dan hibah ni adalah percuma sebab kita refund duit balik ni. Dan yang penting harga dia tak akan naik macam medical card. Okey, macam saya cakap daripada peringkat awal tadi, perbezaan medical dengan CI. Dia dua perkara berbeza. CI selepas keluar hospital, medical card masa dalam hospital. So kita tanya diri kita balik, kita tanya customer tu balik. Sebenarnya you penting duit masa dalam hospital atau masa keluar hospital? Mana satu lebih penting? Okey, you dah ada medical card, dia akan bantu you dalam hospital. Kalau you nak ada duit sepanjang-panjang masa, you jangan keluar hospital lah. Duduklah kat situ. Okey, tapi kalau nak duit, kita tanya customer, you nak duit masa dalam hospital ke keluar hospital dulu? Tanya. Kalau orang yang belum ada apa-apa, customer ni zero, tak ada apa-apa. I tanya you nak duit masa dalam hospital atau masa you hidup kat luar? Keluar hospital. Mana lebih penting? Customer akan jawab keluar hospital. Okay? Sebab banyak customer macam saya cakap tadi lah. Johor, KL, Penang, all the merchant market ni. Orang dah aware medical card ni standard lah. Semua orang tahu medical card ni harga naik. Betul. Revise sana, revise sini, lepas repricing. Pening dengan repricing kan. So, dia sebenarnya worst case scenario masih lagi government hospital macam mana pun facilities lebih baik. Betul. Of course dia ada sikit queue dan sebagainya. Maksud saya ni dia important tapi bukan urgent. Okey. Important adalah yang urgent adalah CI. Betul. Yang important adalah medical card tapi bukan urgent. Dia ambil CI dulu baru ambil medical card. So ibarat CI ni kereta dengan tayar. Okey, medical card ni adalah sport rim. Okey, ada duit lebih, tambah sport rim. Cantik ada sport rim. Of course, kereta ada sport rim, lagi cantik. Betul. Tapi kalau kereta dengan lengkap dengan tayar, cukup dulu. Ada duit, tambahlah sport rim. Tapi kena ingat, sport rim tu sentiasa repricing. Kejap naik harga, kejap naik. Kereta tu, kan, installment pulang balik. So beli kereta sebab kita perlukan kenderaan. Betul. Hibah, hibah CI ada dalam tu. Maknanya kereta tu lengkap. Selalu kita jual hibah, kereta kosong, tinted belum ada. Kan, kapet belum buka. Banyak lagi. Nombor plate pun standard kan. Yang ni kereta siap bagi tinted, siap bagi kapet, semua dah siap. Semua dah siap. Siap sound system dalam, siap dah upgrade. Tak ada sport rim je. So sport rim tu dia kemudian lah kan. Ada duit lebih tambahlah sport rim. Tak ada, tak payah. Pakailah sport rim kompang dulu. Tapi kereta penting. Yes. Alright. Guys, jangan lupa analogi kereta tu kan. Bos Zami memang kalau because customer beli cerita. Betul. Customer beli lifestyle. Betul. Customer tak beli CI first. You cerita CI first, you cerita gini dalam telefon kan. Dia tak beli features. Betul. Dia beli jalan cerita. Betul. So how you sing the song pada customer lebih penting. Betul. Kita berdepan dengan prospek kan. Prospek cakap saya dah ada lah takaful ni. Kan. Okey, you dah ada takaful tak apa. Boleh tak saya review? Tak boleh saya ada dengan ni nanti kan. Okey, at least kalau jadi apa-apa pada encik ada 2 ejen servis cik. Satu yang siapa-siapa yang cik beli. Satu lagi saya. Mana tahu dia meninggal. Mana tahu saya meninggal. At least cik ada 2 orang. Kan? Sebab sekarang nak claim syarikat mana-mana pun tak boleh jadi ejen. Betul. Kita boleh download form dalam website je kan. So, cik ada dengan company A, company B. Tak apa. Saya kumpulkan semua, saya consolidate. Sebab kalau anything happen pada cik, dia bantu, saya pun boleh bantu. Apa yang kita boleh buat terhadap cik punya claim. Dan bila kita buat review, dia jadi full advantage pada kita.
Sebab kita tengok death dia berapa. Betul. Death TPD dia berapa. CI dia berapa. Medical card dia berapa. Masa situ kita, oh cik, ini sikit je short lagi. Dekat CI je. CI ni kalau cik tambah, berapa-berapa, kita pulang duit balik. Alamak, best. Okay. Padu lah kan. So kalau kita tak ambil, kalau tak jual tak tahulah kan bos kan. So macam nak betul tadi kan. So because of CI ni dia tak apa benda yang unexpected, betul tak kan. Betul. So kalau kita tengok lah, I boleh guarantee you lah. I boleh guarantee you kalau you tengok bersamamu lah, apa-apa kisah-kisah yang sedih-sedih tu kan. So benda pertama dia akan sebut adalah, benda ni adalah unexpected. Makcik tak sangka, abang tak sangka, saya tak sangka benda ni boleh jadi. So that's why kita equip, kita siap-siapkan dengan customer kita. So wow factor untuk CI first ni, kita pertama sekali apa? Kita punya coverage up to 1 million. Yang kedua, level contribution sampailah habis maturity. Yang ketiga, coverage kita dia tak fix. Customer boleh pilih lah sama ada dia nak 10 tahun ke, dia nak 15 tahun ke, 20 tahun ke, ataupun sampai 75 tahun. Dan kita ada death benefit, due to all benefit yang macam bos sebut tadi kan. Kita ada CI dan juga free hibah kan. Betul. Free hibah, dan kita ada maturity reward benefit. So apa yang kita nak tunggu lagi? Kita jumpa je prospek kita dekat luar sana kan. So jangan ambil masa, jangan fikir-fikir, jangan cari kelemahan kan. Kalau nak cari kelemahan memang akan ada, betul tak bos? Kan? Kalau kita nak cari kelemahan, memang akan ada. So kita mula apa yang kita ada dulu. Alright? So jangan lupa. Kan. Okey. Yang terakhir lah bos So apa last advice kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton? So, pesanan saya kepada semua wakil FWD Takaful, okay, dia tak ada besok. Dia tak ada besok. There is no tomorrow. It's only today. You only have today, you only have tonight. Start making action today and stop making excuses. Because kalau you nak buat, malam ni juga you text you punya customer, malam ni juga you text ataupun DM you punya customer punya Facebook, WhatsApp dan sebagainya, bagi tahu dia orang, I have a good news for you. Boleh tak I share dengan you besok? Boleh tak I share dengan you hari Isnin? Lepas tu, bila you dah dengar live macam ni, dah share macam ni, kalau you delay lagi besok, Isnin baru nak buat, okay, you delay you punya success. Betul. Okay, you actually delay you punya success. So, jangan tunggu. Kena bertindak sekarang. Excuse sounds good pada orang yang bagi excuse. Betul kan. So, there are no excuse. They are all lies. Tipu. So, kalau you nak bertindak, you bertindak hari ni. Start texting you punya customer. I bagi ayat sikit lah Okay, make sure. Assalamualaikum Cik Azwan. Cik Azwan sihat. Saya ni Hamzavi FWD. Cik Azwan, kita ada good news. Sekarang ni kita bagi free hibah. Kita baru launch CI first. Kenapa free? Sebab kita pulang 100% premium yang Cik Azwan bayar. Boleh tak Cik Azwan hari Isnin nak ajak Cik Azwan minum? Hari Selasa pun puasa kan? Boleh kalau geng plastik hitam. Hari Isnin tu kita minum sekejap. Saya nak share dengan Cik Azwan. Mungkin produk ni boleh melengkapkan apa yang Cik Azwan ada. Customer tu memang dengar kita lah pasal dia existing customer kita. Betul. So nak senang macam yang cakap tadi, jangan membazir kita punya existing database customer kita yang dah ada. Sibuk pergi cari orang lain. Customer kita tu kena jaga. Boleh jaga persistency bila customer banyak produk dengan kita. Persistency kita bagus. Quality business kita bagus. Dan dari segi trust customer kepada kita, the more produk kita jual pada dia punya trust pada kita lebih tinggi. So start acting now. There is no such thing as tomorrow. You only have today. You only have tonight. 9.45 sekarang, 9.40. You boleh text you punya customer. Dia customer you apa? Betul. Bukan stranger kan? Betul. Just tanya khabar, bagi tahu dia happy weekend. Hari Isnin kita minum sebab Selasa dah nak puasa, kan? Apa kata kita minum sekejap, saya nak share dengan cik kita punya produk yang saya gelarkan free hibah ni. Hari Isnin you jumpa 3 orang, besok you jumpa 3 orang, hari Isnin you jumpa 3 orang. Tak pasal-pasal you dapat 6 kes. Pasal customer tu dah existing customer. Betul. Kan? You tak pergi, trust me. Someone else will go and see your client. Okay. Tu je. So guys, jumpalah kan.
kadang-kadang customer dah lah dia tak jumpa customer dia. Dia tak ambil untuk diri sendiri dia, bos. Itulah. Itulah pasal. Ini satu lagi. Malam ni buka FW Smart, submit untuk diri sendiri. Okey? Okey. So ada, okey, jangan tak. Saya nampak ada banyak soalan dalam ni, tapi janganlah tanya soalan features pasal produk, sebab I rasa features ni kena masuk kelas kan. So features kena masuk kelas. So I nak you all tanya macam selling idea, teknik, itu yang kita nak kan. Kau setakat boleh ke attach CI ni dengan waiver? CI waiver pun tak ada dalam CI first ni. Macam mana saya nak tanya soalan tu kan? Jangan buat malu. Tapi waive kan premium selepas 50% claim dan premium dia akan waive. Yes. So features tu dah memang built in. So tak payah nak fikir pasal waiver lagi dah. Okey? Nanti orang tanya kenapa selepas 50% claim baru nak ada waiver? Kenapa tak waiver terus? You kena tahu waiver dekat luar pun bukan dia first diagnose terus waive. Bukan. Ingat tolong ingat. Dekat luar pun bukan, saya suspect you ada cancer stage 1. Alhamdulillah wave. Mana ada? Tak ada gitu. Semua yang wave kat luar ni, dia dah stage 3 gitu tak? Betul. Stage 3 ni maksudnya, kalau claim CI lah, dah dekat-dekat separuh ataupun dah separuh. That's why dalam kita punya CI first ni, dia wave selepas 50% claim. Just nice satu. Because 50%, dia dah pakai half of the sum covered. So, sebelum 50% tu macam mana? Sebelum 50% tu kan duit 50% tu dah bagi. So, daripada situ, barulah wave premium. So, maknanya waiver tu dah masuk ke dalam tu. Kita tak risau lagi dah. Mana ada waiver siap bagi pulang balik duit waiver tu. Betul. Okey. Cik Abdul ada satu soalan daripada Tasnim Arif. Saya tak tahulah daripada ejen mana. So dia kata boleh tak guna untuk MLTT? Cantik, terbaik. So MLTT untuk kita attachkan dengan apa? Mortgage kan, dengan loan rumah memang terbaik because upon maturity ataupun contohlah kita buat plan CI ni, katalah kita buat 15 tahun. You buat 15 tahun ataupun you buat 20 tahun. Dan customer tu buat housing loan, katalah housing loan ni standard lah 30 tahun. Ramai orang buat 30, 25 tahun. Dan kita boleh suggest dia ambil mungkin half of that loan amount, loan punya period. Katalah loan 30, dia punya CI first dia ambil 15. Kenapa ambil 15? Cukup 15 tahun, dia dapat maturity benefit tu, dia boleh gunakan duit tadi untuk reducekan dia punya loan amount punya principal. You kena tahu satu benda dalam housing loan ni, setiap 10,000 cash yang kita ambil daripada polisi kita, contoh selepas 15 tahun ke whatever, kita dumpkan dalam principal loan tu, setiap 10,000 kita dump dalam loan, dia akan turunkan loan tadi sebanyak 3 hingga 5 tahun. Bergantung pada interest rate. So maknanya, kalau customer dump sampai 20-30 ribu, dia akan berjaya mengurangkan customer punya loan tu sampai 5-7 tahun. Pendek dia. Okay? Kalau dia ambil MRTA biasa, dia follow coverage. Okay? Loan makin rendah, loan makin rendah, coverage pun makin rendah. Yang ni coverage dia masih remain. Sama. Dan kenapa dia sesuai untuk MLTT tadi? Sebab katalah customer jual rumah ni, dia pergi beli rumah lain 10 tahun kemudian, di mana umur dia dah 10 tahun lebih tua. Kalau dia beli MRTA masa tu pun harga jauh lebih tinggi daripada sekarang. At least yang ni, dia ada polisi ni, dia boleh guna polisi ni untuk mortgage kedua pula, mortgage kedua ni pula, mortgage ni pula. So premium dia bayar sama macam dia muda dulu. Setuju. So memang jawapan dia adalah memang sesuai lah. Tasnim tu ejen kali. Ejen kali. Tak. Kan beruntung you all. Kan. Tak naklah ejen sama je kan. Cepat yang lain-lain tak ada ke nak tanya sharing idea ke? Kecewalah saya kalau tak ada nak tanya kan. Okey. So nak tanyalah, boleh ke kita nak jadi MDRT atau elite agent menggunakan produk CI First ni, Cik Hamzah? Bila you jual satu benda yang orang lain tak ada, bila you jual satu benda yang orang lain belum buat, you are at full advantage untuk jadi MDRT, untuk jadi elite agent. Because you kena tap the market. Kita Mak Saleh cakap, strike when the iron still hot. The iron is still hot sekarang ni. Betul. Because when you talk to your customer, gunakan all the ideas yang saya bagi tadi, of course, you boleh jadi MDRT, you boleh jadi elite qualifier, you boleh qualify for LA dan sebagainya. Sebab you jual satu benda yang orang lain belum start jual. Orang lain belum ada that kind of idea lagi untuk come out with. So, ambil this opportunity. Saya rasa tak 3, 6 bulan. Adalah orang copy nanti. Betul. So, sebelum orang copy, tap market habis-habisan.
guna sehabis-habisnya. All out lah. All out habis-habis. All out lah. So itulah kena kita kena, sebab apa, produk ni baru launch hari Rabu hari tu kan. Betul, So betul. memang sangat baru lagi, sangat fresh lagi. So gunakan kesempatan ni untuk type market-market dekat luar sana kan. So jangan stop lah kata susah lah nak jual. Ada juga kadang-kadang kan bila saya buat training kan bawah sana, dia kata tak ada cash value lah, tak ada inilah, tak nak jual lah. So apa pun dia terpulang lah pada kita kan. Kita tepuk dada, kita tanya diri kita nak apa sebenarnya kan. Alright. So ada lagi yang nak tanya apa-apa? Tak ada lagi. Saturday night. Saturday night. Faham. Kan? So ada lagi yang nak tanya, yang rasa jangan tanya pasal produk spek produk features ke, boleh ke nak attach dengan, tak payah. Itu memang saya delete je komen tu kejap lagi. Kan? So ada ke yang you rasa ada sales idea yang you rasa yang Senyap tanda setuju. Itu Maknanya ejen dekat luar yang mendengar, sama ada you terlelap depan phone ataupun memang you tengah full energetic, tengah semangat untuk buat tindakan untuk start jual CI first. So produk ni dia dah jadi satu blue ocean strategi kepada ejen FWD untuk pergi tap market dekat luar. Sayanglah kalau kita tak buat this product. And then pesanan saya yang terakhir juga adalah kalau kita tak buat tindakan, apa-apa sharing yang saya buat hari ni pun kan, apa-apa kontes yang FWD bagi sekalipun, whatever, semua sekali is only maybe 10% saja. But 90% adalah it's up to you. Yes. Untuk you buat, you start making the action, start making the difference. You nak start buat duit raya, this is the time you nak buat duit raya. Start talking to customer. Okay? Bukan start jual kuih, bukan start jual baju raya, bukan start buka bazar Ramadan. Bukan you jadi peniaga bazar Ramadan. Sepatutnya you jadi customer bazar Ramadan. Betul. You shopping dekat bazar Ramadan banyak-banyak because you jual CI first banyak-banyak. Betul. Ni kita pergi bazar Ramadan. Macam ejen ni. Kan? So jangan terbalik ke benda tu. Bukan kita penjual bazar Ramadan. Kita adalah customer bazar Ramadan. Betul. Kita customer Jekyll, baju Melayu dan sebagainya. Kita kena pergi shopping because kita buat sale banyak-banyak kan. Ni bila imagine customer beli polisi dengan you kan. Dia berjalan kat bazar Ramadan nak beli air jagung. Awak ni jual takaful ke jual air jagung? Customer pun was-was dengan kita. You jagung ke takaful sebenarnya? Mana satu you ni kan? So dia tengok kita pun tak stable dengan bisnes. Kenapa tau? Because kita ambil macam ni nah. For the last 1 year, so many people in FWD achieve so many things. Betul. And many of us actually datang FWD ni setahun yang lepas dan sebelum. Kenapa orang lain 12 bulan boleh hidup, boleh ubah cara hidup dia orang, boleh hidup lebih baik, okay? Boleh dapat better income, okay? Dapat hidup lebih senang, settlekan dia punya komitmen dan sebagainya. Kenapa kita tak boleh? Padahal 12 bulan yang sama, kita start 12 bulan yang lepas. Dia punya pagi dengan you punya pagi sama. Silap dia punya azan Zuhur dengan you sama. Beza Kelantan dengan Johor maybe berapa minit je. Betul. Dia bangun pagi, you bangun pagi. Dia 24 jam, you pun 24 jam. Kenapa dia boleh buat wonders? Kenapa in the same 24 hours you cannot do wonders? So you start wondering apa yang diorang buat yang you tak buat sebenarnya. That's why kita Allah Ta'ala bagi ni dah cukup adil lah. Masa cukup, pagi sama, semua sama, tapi how kita take the opportunity in that 24 hours tadi dalam masa seminggu, sebulan dan setahun. So stop heran kenapa kita tak boleh buat, orang lain boleh buat, sebab everything else adalah sama. Produk sama. Betul. FWD Bud Smart pun sama. Produk semua sama. Kenapa dia boleh buat, kita tak boleh buat? Apa yang pelik sebenarnya? So stop pointing fingers at other people. Betul. Okay? Start pointing fingers pada diri sendiri dulu. Kenapa kita tak boleh buat? Orang lain boleh buat. Semua sama.
You cakap, oh, dia boleh lah, dia ada kereta mewah. Habis kereta mewah ke, kereta tak mewah ke, kalau pergi bak prospek sama je. Kebanyakan pun you parking kat luar bangunan kan. Betul. Belilah kunci BM yang tipu punya, letak atas meja customer, bukan customer tahu pun. Betul. Customer tak tahu you buat kereta apa. Kan? You pakai smart, present pada dia. So, bagi saya, masa yang kita ada pendek, beberapa hari lagi kita nak menghadap Ramadan kan. Betul. So, ambillah peluang ni, kejar closing sebelum 15 hari bulan, supaya kita ada duit untuk kita berbelanja pada bulan Ramadan. Raya ada duit dengan raya tak ada duit ni banyak different lah. Betul. Janganlah tahun lepas dengan tahun ni sama je raya dia kan. So hopefully tahun ni raya kita lebih banyak, dan saya ucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua warga FWD yang beragama Islam, dan tahniah kepada mereka yang berjaya pada tahun 2020. Saya harapkan bulan puasa pada tahun ni akan memberi lebih keberkatan kepada kita. Kita jual takaful, okey. Niat kita tak ada apa untuk lebih ramaikan orang ada hibah dengan FWD. Okey, itu saja daripada saya. Okey, so guys, saya nak tekankan sikitlah apa Cik Abzul sebut tadi kan. So bila dah bulan Ramadan ni, janganlah pula kita pergi buat bisnes kuih lah. Kita jual elemen London lah. Kita jual benda-benda yang tak apa. Yalah bukan tak apa, yang sepatutnya kita jual takaful, kita pergi jual kuih. Kan? So buat duit betul-betul bulan puasa ni. So saya tak nak nanti kita tengok kan bulan puasa sama macam puasa tahun lepas atau tahun-tahun sebelumnya tak ada bisnes kan. Kita kena ingat kita sendiri yang tahu income kita berapa. Kita sendiri bila cocok ATM, kita sendiri yang tahu berapa yang ada dalam akaun bank kita. So buat tindakan, make action. So jangan bazirkan masa, gunakan peluang ni. CI First ni is your opportunity untuk buat duit waktu raya nanti. Okey, so saya pun bagi pihak daripada tim agensi lah mengucapkan selamat Ramadan kepada Cik Amzawi dan kepada rakan-rakan kita yang di luar sana kan. Semoga Ramadan kali ini akan memberikan perubahan lah. So Ramadan ni adalah madrasah lah kan. So sebelum ni mungkin kita marah-marah. So insya-Allah bila masuk Ramadan ni kita mulakan lah, kita mula beribadat. Tapi ibadat-ibadat juga takaful juga. So dia kena seimbang. Okay, so untuk Saturday Night Live kita, so of course lah takkan kita nak buat malam macam ni. memang kena simbah air panas lah kejap lagi saya kan. So kita akan ubah waktu, insya-Allah mungkin kita akan maklumkan kemudian. Tapi tetap ada kan, tetap ada. So kepada penonton setia kita, jangan lupa setiap minggu kita akan ada kita punya SNL untuk SNL kita. So terima kasih banyak-banyak, insya-Allah murah rezeki. Oh, okey. So jangan lupa kita punya QR code kejap lagi. Okey, jangan lupa QR code, link QR code jangan lupa untuk isi untuk attendance. So terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi di masa akan datang. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, di FWD impian jadi nyata. Bila bertalu
Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan. Di FWD impian jadi nyata. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan. Di FWD impian jadi nyata. Di FWD impian jadi nyata. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan. Di FWD impian jadi nyata. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Di FWD kau kan terbang tinggi, tekadkan usaha, pastikan berjaya. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan. Di FWD impian jadi nyata. Oh, ungkapan ini bukan sekadar bermimpi. Oh yeah, yeah. Di FWD pasti terbukti nanti. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan. Di FWD impian jadi nyata. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan. Di FWD impian jadi nyata. Di FWD impian jadi nyata. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema naungan gempita, harapan bernyala.